Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bittahiyatil Islam wa afdalis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya juga kita semua dapat berkumpul untuk sama-sama menghadirkan diri dalam seminar secara virtual. Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur atas peluang yang diberikan untuk mengongsikan sedikit ilmu dan pengalaman menerusi pembentangan pagi ini yang bertajuk Memperkasa Pengajian Islam melalui Pengukuhan Bahasa Arab, Pengalaman Universiti Islam Sultan Syarif Ali, UNISA, Brunei Darussalam. InsyaAllah dengan sedikit ilmu ini mudah-mudahan ianya dapat dimanfaatkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebagai mula bicara, izinkan saya untuk mengungsikan maklumat ringkas tentang Universiti Islam Sultan Syarif Ali atau dikenali sebagai UNISA. UNISA merupakan institusi tinggi Islam pertama di negara Brunei Darussalam yang menumpukan pengajian, penyelidikan dan pengurusannya kepada lunas-lunas ajaran Islam. Visi UNISA adalah untuk menjadi sebuah hub pengajian tinggi Islam di Asia. Ini sesuai dengan misinya, iaitu melahirkan pemimpin bertakwa yang menyumbang kepada pembangunan ummah melalui kecemerlangan akademik, penyelidikan dan khidmat masyarakat. Sejak universiti ini ditubuhkan pada tahun 2007, sebanyak 7 fakulti dan 5 pusat akademik telah didirikan. Pertama, Fakulti Usuluddin, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Fakulti Bahasa Arab, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Islam, Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam, Fakulti Teknologi Islam, dan Fakulti Pertanian. Manakala 5 pusat akademik ialah Pusat Penyelidikan Halalan Thayyiban, Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi'i, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Pusat Pengajian Siswazah, dan Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran sepanjang hayat. Kepentingan bahasa Arab dan kaitannya dengan ilmu agama sering dikaitkan. Izinkan saya memetik kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Ta'allamul Arabiyyata fa innaha min dinikum wa ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum." Maksudnya, belajarlah bahasa Arab kerana ia adalah sebahagian dari agamamu, dan belajarlah ilmu faraid kerana ia juga sebahagian daripada agamamu. Kata-kata Imam Syafi'i, "Man tabahhara fil nahw ihtada ila kullil ulum." Siapa yang belayar ataupun menerokai ilmu nahwu, dia akan mendapat petunjuk bagi segala ilmu. Boleh disimpulkan di sini bahawa bahasa Arab adalah bahasa ibadah, bahasa ilmu, bahasa pesuratan dan juga bahasa peradaban dan ketamadunan. UNISA seperti mana dijelaskan di dalam misi dan visinya sentiasa berusaha gigih memperkasa pengajian Islam. Saya melihat usaha ini sangat berkait rapat dengan usaha pengukuhan bahasa Arab. Boleh dikatakan pengajian Islam dan bahasa Arab tidak dapat dipisahkan. Justru kertas ini akan menelusuri usaha UNISA dalam memperkasa pengajian Islam melalui pengukuhan bahasa Arab. Pengukuhan bahasa Arab ini jelas dalam usaha-usaha dan inisiatif berikut. Yang pertama, program bahasa Arab sebelum mula pengajian. Kedua, bahasa Arab bahasa pengantar. Ketiga, penawaran kursus bahasa Al-Quran sebagai kursus wajib. Yang keempat, penawaran kursus bahasa Arab sebagai kursus wajib. Kelima, penjenamaan semula kursus kemahiran bahasa Arab. Keenam, pemilihan staf akademik. Yang tujuh, aktiviti ilmiah. Dan yang akhir sekali adalah kesukarelawanan dan khidmat masyarakat. Penawaran program bahasa Arab sebelum mula pengajian. Program ini adalah disasarkan kepada pelajar yang bakal mengikuti program yang berpenghantaran bahasa Arab yang bukan penutur bahasa Arab. Ianya wajib diambil sebelum memulakan pengajian mereka sama ada di peringkat prasiswazah maupun di peringkat siswazah. Program ini adalah wajib lulus dan ia merupakan salah satu syarat graduasi.
Program-program yang dimaksudkan adalah program pengukuhan bahasa Arab dan juga International Arabic Language Testing System. Tujuan utama penawaran program-program ini antara lain adalah untuk memastikan tahap kemahiran pelajar dalam bahasa Arab di samping menyediakan kemahiran-kemahiran yang diperlukan ketika memulakan pengajian mereka nanti dan untuk memahami pengkhususan mereka dalam pengajian Islam. Pemohon dikehendaki memilih salah satu antara dua program di atas. Bagi memilih program pengukuhan bahasa Arab atau dikenali sebagai AEP, Arabic Enhancement Program, mereka hendaklah terlebih dahulu menduduki peperiksaan tahdid dan mustawa, iaitu penentu tahap kemahiran mereka. Atau dipanggil sebagai Arabic Placement Test, pelajar akan ditentukan tahap masing-masing mengikut keputusan mereka nanti. AEP ini pula menawarkan 3 tahap, tahap asas, pertengahan dan lanjutan. Alternatif kedua adalah mengikuti peperiksaan sahaja, iaitu International Arabic Language Testing System, dikenali sebagai IELTS, dan dia memerlukan pemohon untuk mendapat sekurang-kurangnya band 6. Kedua, bahasa Arab dijadikan bahasa pengantar adalah sesuai dengan hasrat pengukuhan Indonesia oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, iaitu sebagai sebuah universiti Islam pertama dan akan menjadi pusat penyebaran ilmu di rantau Asia. Antara usaha pengukuhan bahasa Arab di Indonesia pula adalah penawaran kursus Al-Quran dan juga penawaran kursus bahasa Arab, di mana kedua-dua kursus ini adalah wajib mesti ditawarkan kepada semua tahap pengajian dan diikuti oleh semua aliran Arab dan juga Inggeris. Penjenamaan semula kursus kemahiran bahasa Arab yang diajarkan kepada aliran Arab adalah sesuai dengan keperluan semasa dan bagi memenuhi keperluan pelajar mengikuti bidang pengkhususan masing-masing. Penjenamaan semula ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Pertama, pada peringkat pertama, 4 kursus kemahiran bahasa Arab telah ditawarkan sejak penubuhan Indonesia pada tahun 2007, iaitu Al-Lughah Al-Arabiyyah 4, Al-Lughah Al-Arabiyyah 5, 6 dan 7. Kemudian pada tahun 2012, kursus-kursus di atas telah digantikan dengan 4 kursus baru, iaitu Maharaj Lughawiyah 1, Maharah Lughawiyah 2, Tadribat Lughawiyah 1 dan Tadribat Lughawiyah 2. Dan setelah itu pada tahun 2018 diganti pula dengan kursus baru, iaitu Al-Arabiyyah Al-Ittisaliyah, bahasa Arab bagi tujuan komunikasi, dan Al-Arabiyyah Li-Aghrad dan Khassah, iaitu bahasa Arab bagi tujuan khas. Tujuan asal penawaran kursus Al-Arabiyyah Al-Ittisaliyah adalah untuk memberi tumpuan khusus kepada kemahiran komunikasi, yang mana rata-rata pelajar menghadapi masalah kelemahan di dalam kemahiran komunikasi. Dan pada kursus Al-Arabiyyah Li-Aghrad dan Khassah pula, ianya ditawarkan adalah bertujuan untuk diaplikasikan dalam pengkhususan masing-masing, sama ada mereka yang mengikuti pengkhususan syariah, usuluddin, sejarah, tamadun Islam dan sebagainya. Pemilihan tenaga akademik juga diambil kira dalam aspek pengukuhan bahasa Arab. Indonesia dalam pemilihannya telah menjadikan kemampuan berbahasa Arab satu keperluan utama kepada mereka yang terlibat dalam pengajaran menggunakan bahasa Arab, tanpa mengira ianya staf akademik tempatan maupun luar negara. Indonesia masih mengekalkan pengambilan tenaga akademik yang berasal dari negara Arab seperti Mesir, Algeria, Sudan, Iraq, Syria dan sebagainya. Ini adalah bagi memastikan Indonesia mempunyai landscape pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk mempraktikkan bahasa Arab. Terdapat 3 jenis program berkaitan dengan penghantaran pelajar ke negara Arab mengikuti program pengajian Islam dan bahasa Arab, iaitu program akademik di luar negara selama 1 tahun dikenali sebagai SAP, Student Abroad Program, dan pada 1 semester, pengajian 1 semester dipanggil SAP, dan juga kursus intensif bahasa Arab selama 3 minggu.
Negara-negara Arab yang terlibat adalah Oman, Maghribi, Jordan, Dubai, dan sebagainya. Aktiviti ilmiah juga dilihat turut menyumbang kepada pengukuhan bahasa Arab. Ini termasuk aktiviti kolaborasi antaranya seminar di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa seperti kolaborasi dengan Islamic United League (IUL) dalam penganjuran seminar yang berkaitan dengan pengajian Islam dan bahasa Arab. Multaka seperti mana kerjasama dengan ISISCO dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, diskusi ilmiah, forum, bengkel, program mobility dalam aktiviti ilmiah bersama institusi pengajian tinggi di Malaysia dan Indonesia. Aktiviti kesukarelawanan dan khidmat masyarakat yang berkaitan dengan pengukuhan bahasa Arab adalah seperti khidmat masyarakat di sekolah-sekolah Arab, di masjid-masjid, dan juga penganjuran karnival bahasa Arab secara tahunan dengan menerusi kolaborasi dengan Kedutaan Kerajaan Saudi Arabia, perkemahan bahasa Arab dengan kerjasama Kedutaan Oman, dan kelab bahasa Arab seperti kelab debat dengan mengikuti pertandingan di luar negara seperti Qatar dan sebagainya. Makalah ini juga turut mengemukakan pandangan tenaga akademik yang terlibat dalam mengendalikan pengajaran menggunakan bahasa Arab bagi melihat sejauh mana pengukuhan bahasa Arab menyumbang kepada pemerkasaan pengajian Islam di UNISA. Kesemua responden bersetuju bahawa pengukuhan bahasa Arab adalah faktor utama membantu dalam memperkasa pengajian Islam di UNISA, iaitu 27% sangat setuju, manakala sebanyak 73% hanya menyatakan setuju. Perakuan ini membuktikan bahawa bahasa Arab adalah kunci untuk memahami ilmu-ilmu Islam. Kesemua responden setuju bahawa pemerkasaan pengajian Islam melalui pengukuhan bahasa Arab telah memberi impak positif dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan khidmat masyarakat. Ini kerana tindak tanduk semua aktiviti di atas adalah bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam waktu yang sama digalakkan merujuk buku-buku turas dan rujukan-rujukan ilmiah yang berbahasa Arab bagi memperolehi maklumat yang betul dan benar, dan agar jangan bergantung sepenuhnya kepada terjemahan kecuali setelah mengetahui kesahihannya. Keperluan memiliki kemahiran bahasa Arab sangat signifikan dan penting kerana UNISA menerusi misinya berhasrat melahirkan insan yang bertakwa dan sekaligus melahirkan ulama atau pakar dalam ilmu-ilmu Islam. Juga turut dikongsikan bahawa 20% responden beranggapan bahawa UNISA masih berada di peringkat permulaan dalam usaha memperkasa pengajian Islam menerusi pengukuhan bahasa Arab. Manakala 80% menyatakan bahawa UNISA telah berjaya memertabatkan bahasa Arab dalam arena pengajian Islam, walau bagaimanapun UNISA perlu terus mempergiatkan usaha dan inisiatif ini. Sebagai penutup, ingin saya simpulkan beberapa rumusan. Yang pertama, bahasa Arab adalah kunci dalam memahami ilmu-ilmu Islam. Kedua, keperluan kepada kemahiran bahasa Arab bagi mengenal pasti kesahihan terjemahan atau maklumat. Ketiga, UNISA perlu menetapkan kriteria bagi mengukur sejauh mana UNISA mampu memperkasa pengajian Islam menerusi pengukuhan bahasa Arab. Dan yang terakhir, UNISA perlu mempergiatkan lagi usaha memperkasa pengajian Islam dan bahasa Arab bagi mencapai visi dan misinya. Waktafi bihadzal qadar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.